Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana sini singgah ke channel saya. Okey, pada video-video saya yang lepas saya telah terangkan feature-features ataupun basic arahan yang perlu anda ketahui terlebih dahulu sebelum anda memulakan sebarang lukisan. Jadi bagi yang belum menonton tutorial-tutorial saya tu, saya sertakan link dia di akhir video ni. Dan saya juga sertakan playlist video-video tersebut di akhir video ni. Jadi untuk video kali ni kita cuba praktis, kita cuba buat lukisan 2D yang simple-simple je lah. Lukisan yang saya dapat ni anda boleh saja cari di Google untuk anda cuba buat. Anda boleh cari di Google dan carilah, anda type lah 2D exercise ke. Nanti adalah beberapa gambar yang akan muncul di Google tu dah, anda boleh cuba try test tengok. Cuba try test tengok. Okey. Untuk video saya ni saya akan gunakan satu drawing ni. Okey, ni drawing dia. Saya akan gunakan drawing ni. Simple saja. Cuma kita nak tahu arahan ataupun features apa yang boleh digunakan pakai untuk membuat atau menyiapkan lukisan yang saya tunjukkan ni. Jadi bagi sekiranya anda seorang student maupun yang dah sudah bekerja lah, tapi saya lebih fokuskan kepada yang student ataupun yang baru memula untuk menggunakan perisian AutoCAD ni. Sebarang lukisan yang kita dapat bukanlah boleh terus lukis sembrono. Sembrono. Dia tak boleh lukis sembrono lah. Kita kena study dulu, kita tengok dulu apa base dia, apa main drawing utama yang boleh diguna pakai untuk kita buat dia sebagai base, and then barulah kita boleh buildkan yang lain supaya di pertengahan lukisan anda tu anda tak lost lah. Jadi ada setengah pengguna dia dapat dan terus buatlah. Jadi bukanlah saya mengatakan itu salah. Tak salah, langsung boleh ikut keselesaan anda menggunakan AutoCAD. Tapi bila tanya saya secara peribadi, saya akan study dulu, take lebih kurang dalam 5 kalau simple lebih kurang 1 to 2 minutes, ataupun yang complicated saya akan study dulu. Cuma kalau kata dalam mechanical, kita tengoklah apa drawing yang part ataupun profile mana yang kita kena build dulu sebagai base. Tapi kalau dalam structure design, saya lebih suka tengok di mana beam ataupun I-beam dia ataupun structure building tu sendiri, barulah saya akan boleh buildkan ataupun letakkan mesin-mesin di tempat-tempat tertentu lah. Okay, jadi kita akan guna drawing ni, simple saja. Jadi kalau anda lihat dekat sini, drawing ni anda boleh dapatlah di Google macam saya cakap tadi. Okay, first sekali kalau kita tengok, kita akan cuba buat hak yang bulat yang besar ni lebih dahulu lah. Sebab dia adalah main kepada drawing ni. Jadi drawing ni, kalau kita dah dapat bulatan ni, yang selebihnya tu kita akan boleh terus build yang lain lah. Jadi macam mana kita nak buat di AutoCAD, kita tengok apa arahan yang boleh digunakan pakai untuk kita menyiapkan drawing ni lah. Jadi sebelum tu, kita intro dulu. Let's go. Okey, macam biasa kita akan buka. Kalau kita dah buat setting kita yang masa tutorial yang sebelum ni, yang kita buat setting, bila kita dah aktifkan setting kita tu, kita boleh terus tekan start lah. Dia automatik akan menggunakan setting yang kita buat, macam layout, layer apa semua tu kita dah buat kat situ. Alright, so kita klik start lah kat sini. Ini interface dia. So macam biasa, kalau anda nak set limit, anda boleh setkan limit. Tapi setting yang saya buat ni dah di off-kan limit dia, jadi tak adalah saya menggunakan limit pada drawing yang ni. Sebab setting yang first tu kita dah buat limit dan kita dah save dia kepada standard. So once kita dah buat setting tu, dia akan automatically guna balik yang kita punya setting-setting sebelum ni. Okey, jom kita tengok drawing yang kita guna pakai tadi. Okey, drawing dia yang ni. So kita cuba buat drawing ni, tengok apa arahan ataupun feature yang guna pakai.
So first sekali kalau kita tengok tu dia ada bulatan yang besar tu sekali. So bulatan yang besar tu anda boleh pakai circle, C for circle. So anda klik sini mana-mana area di dalam AutoCAD tu. So diameter yang besar tu sekali dia berdiameter, D for diameter adalah 60. So anda boleh masukkan 60 dekat situ lah. So lepas tu yang di tengah dia tu, di tengah dia kalau anda lihat di tengah dia tu dia ada dia tak bagi tahu dimension ataupun dimensi dia bulatan berdiameter berapa. Tapi kalau kita tengok keseluruhan drawing tu, dia ada kat situ dia akan bagi tahu times tu kan. Contohnya di sebelah kiri tu di bawah. Anda tengok bulatan di sebelah kiri yang bawah tu dia dah bagi tahu kat situ diameter 26 darab 3. Maksudnya kat sini dalam drawing ni dia ada 3 bulatan yang menggunakan diameter 26. Dan radius 22 ada 2 dekat situ. Okey. So dekat atas tu bermakna bulatan diameter tu dia ada 3 dekat situ. So satu dekat atas, kiri dan kanan 3. So di tengah dia berdiameter 26 lah. C for circle, kita klik di tengah ni. Okey. So masukkan D for diameter 26, enter. Okey. Lepas tu anda boleh buat line ataupun macam setengah pengguna membuat line lah. Buat line, tarik, contoh dekat sini dia beritahu daripada point situ ke bawah adalah 90 line. Anda boleh klik line ni, bawa 90, enter. Lepas tu bawa ke kiri, berapa dia beritahu 30, enter. Bawa ke kanan 70. Boleh, saya tak mengatakan teknik ni salah, anda boleh menggunakan. Tapi sekiranya anda tak nak menggunakan teknik sedemikian, anda boleh saja CO for copy, klik select objek tu, enter, and then klik di tengah dia. Anda bawa saja di kiri. Tapi bila anda bawa sini, anda masukkan 90 dekat tu jarak dia, automatically circle tu duduk di situ. Saya tak nak circle tu duduk di bahagian situ. Saya undo balik, U for undo. Saya nak hanya temporary saja daripada from sini ke sini. Dia jarak dia 90. Sebab daripada 90 ni saya nak bawa dia ke kiri. So saya ambil from here to here, daripada sini ke sini 90. Saya tekan control jangan lepas, saya tekan right click. Saya ambil from. Okay, saya bawa dia 90, enter. Okay, nampak dia akan duduk situ. Baru jarak ni, barulah kita masukkan lokasi profile kita yang sebenar lah. Okay, so dekat sini saya masukkan, saya bawa ke sini, ke kiri, cursor saya ke kiri, saya masukkan 30, enter. So saya bawa ke kanan, saya masukkan 70 sebab jarak dia 70, enter. Dan enter. Lepas tu, kenapa pula saya perlu copy sedangkan dua diameter ni berlainan? Saya copy satu je lah. Okay. Sebenarnya anda boleh copy macam ni. Nak tukar dia punya diameter ni, anda boleh saja select dua ni atau anda double click dia. Double click, anda akan keluar satu. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, saya double click, dia akan keluar satu mini properties. Mini properties, dia akan beritahu detail tentang diameter ataupun profile kita tu. Okay, profile kita ada circle, dia ada dua kat sini circle yang saya select. So color apa semua kat sini dia ada lah. Cuma berbeza ni variance ni dia ada center X ni berlainan lah, sebab X pertama X kedua berlainan, so dia tak ada figure dekat sini. So dekat sini saya nak ubah dia punya diameter tu, sebab kalau kita tengok pada kita punya drawing tu, diameter dia adalah radius 22. So dekat sini saya tukar radius dia, saya klik, saya masukkan 22, enter. So secara automatik kedua-dua objek ni dia akan berubah. Dia akan berubah ke radius 22 lah. Okay. Lepas tu kita tengok pula line sini ataupun di center ni lah. Okay. So dekat sini dia ada satu curve. Kalau anda lihat dia ada curve kat sini. Curve dia ni berradius R105. So dekat sini kita tengok dia punya center tu, center dia tu melebihi point yang bertemu, curve ni bertemu melebihi line center tu. Ini bermakna dia tak menggunakan point quadrant, dia menggunakan point tangent. Tangent ni adalah satu point di mana dia ada di pelbagai profile. Cuma tangent ni dia lebih kalau bahasa mudah dia nak, contohnya nak melekatkan objek itu kepada profile, second profile. Tangent ni dia ada keseluruhan profile kita, dia ada di permukaan profile kita lah. Kalau macam quadrant, dia hanya spesifik berada dekat circle punya profile. Jadi center pula dia hanya terdapat di profile art ataupun circle.
Jadi untuk tangent ni dia terdapat di pelbagai profil, dan point dia ada di seluruh permukaan profil kita tu. Cuma point dia tu dia boleh dikatakan adalah satu point yang kita nak bertemukan dari satu objek ke satunya objek yang lain. So dia akan melekat lah. Itu okay. Untuk case ni saya menggunakan teknik circle dekat ribbon tu, tangent radius, tan radius. Okay, saya ambil atas ni. Kalau anda lihat di tengah ni dia ada satu center kan, tapi profil yang diambil adalah melebihi line ni. So anda kena select betul-betul di profil yang anda nak curvekan dah. Kalau kata anda nak masukkan dia ke dalam, curve dia ke dalam, anda kena select di bawah center di antara 4 bucu ni. 4 bucu di antara 90 degree ni, 90, 90, 90. Kalau total 360. So di bawah ni anda kena select. Kalau anda nak curve dia ke dalam, anda kena ambil point ke sini, select ke sini, baru dia akan curve ke dalam. Tapi kalau kita tengok drawing kita tu ataupun lukisan kita tu, dia berada di atas ni dan dia akan berada di bawah, lebihan daripada center point tu kalau anda lihat lah. So dekat sini saya kena select center ataupun tangent yang pertama ni daripada atas, jangan melebihi. So yang ni pun sama juga, bawa ke sini. Okay, klik. Okay, bila dah dapat dah tangent dia tu, dia nakkan kita masukkan dia punya radius. So saya masukkan radius 105, enter. So saya dapat dah dia punya curve ni lah. Jadi kalau kita tengok balik, kita nak trim kan dia, macam saya pernah beritahu di saya punya tutorial tu, kalau kita tak ada objek yang bersilang dengan mana-mana objek yang lain ataupun intersection dengan objek yang lain, kita bertindih dengan objek yang lain, kita boleh terus pakai quick trim ataupun fast trim. Macam mana kita nak pakai? Kita boleh pakai TR double space, kita terus select dia. So dia akan cut lah kalau kita tak bersilang. Kalau bersilang, kita kena select reference cut tu. Kalau anda yang belum mengetahui apa yang itu quick trim atau fast trim, anda boleh lihat di tutorial video saya di arahan trim dan extend. Okey, so sama juga dengan line ni. Line ni kalau kita tengok, dia melebihi, dia bukan duduk di atas quadrant tu, dia melebihi daripada quadrant point tu. Maksudnya dia pun sama juga menggunakan teknik tangent. Dekat bawah ni pun sama kalau tengok. Kalau kita contoh, saya tunjuk satu contoh bila saya gunakan teknik quadrant ataupun point quadrant. Saya ambil quadrant yang pertama dan quadrant yang kedua. Saya ambil Q ni, quadrant yang kedua, enter. Kalau anda lihat pun profil dia pun dah lain dengan dalam gambar tu. Kalau anda lihat, dia tak smooth. Kalau anda lihat gambar yang saya beritahu tu dengan saya punya profil ni, kalau anda tengok di sebelah kanan saya tu, di sebelah kanan gambar ataupun sisah kita tu, dia lebih smooth berbanding yang ni. Dia zoom balik, dia tak duduk betul-betul sini. Bermakna kata, sebab tu saya kata dia melebihi daripada 90 degree ni lah. So dekat sini kalau tengok, dia ada cross dekat sini. Jadi dekat sini dia menggunakan teknik tangent. That's why, sebab tu saya lebih suka bila anda dapat sesuatu drawing, anda akan study dulu terlebih dahulu, barulah kita akan buat drawing tu. So dekat sini saya ambil line, saya ambil tangent. So saya ambil tangent yang pertama di sini dan tangent yang kedua, sini. Ya, dah dapat dia punya tangent ni. Jadi dekat sini anda boleh terus menggunakan teknik circle tangent, ataupun anda boleh gunakan fillet. F for fillet, L for radius. Kalau tengok kat situ dah beritahu 23. So saya masukkan 23, enter. Saya klik yang ni, so dia automatically akan buat curve dekat intersection siap. So jimat masa anda untuk buatkan curve ni ya. Kalau kata anda menggunakan teknik circle, dia akan kena penambahan satu lagi arahan, iaitu trim lah. Jadi sebab apa yang ni kita tak boleh guna fillet? Sebab untuk fillet, kebanyakan fillet ni dia hanya boleh buat art tu ataupun curve tu hanya berada di dalam lengkungan. Dia tak boleh buat di luar lengkungan. Contohnya saya tunjuk fillet radius dekat sini dia beritahu 105 kan, radius 105, enter. So saya pakai yang ni, saya ambil yang di bahagian atas ni dan saya klik di bahagian sini.
So dia akan wujudkan curve yang di dalam. So dekat sini kita tak ada pilihan lain melainkan menggunakan arahan circle, tapi menggunakan teknik tangent radius lah. Situ tak ada pilihan. So, jadi siap dah yang ni. So dalam ni pula dia ada satu bulatan yang bagi dia punya pusingan dia tu berada pada diameter 43. So saya ambil C for circle, klik yang ni. Di center dia saya masukkan D for diameter 43, enter. So dekat sini bila anda dah setting layer yang saya beritahu sebelum ni kan, anda dah setting layer, so anda boleh terus select and then ambil saja center line ni. So dia automatic akan tukar dah dia punya center line tu sebagai center line. Okay, so dia ada diameter dekat sini, dia beritahu dia ada diameter 10. Dia punya jumlah dia sebanyak 6 item kat situ. So dekat sini saya ambil C, lepas tu saya ambil quadrant. Saya ambil quadrant. Okay, ini baru quadrant. Okay. Saya ambil quadrant, okay, quadrant. So dia ada kat sini. Saya ambil D for diameter. So saya ambil diameter 10, enter. So dekat sini saya boleh menggunakan arahan array lah. So saya go through to array ribbon, saya ambil polar array, saya select object, enter, saya klik di tengah ni. So dia beritahu ada 6 item kat situ. So dia ni dekat AutoCAD ni dia automatic masukkan 6 item kat kita lah. Jadi kalau kata anda ada beberapa item yang lain, anda boleh masukkan, ubah kat dia. Kalau kata anda ada 3, masukkan 3 item, so dia akan jadi 3 item kat situ. So dekat sini saya masukkan 6 item. Okay, and then saya tak menggunakan teknik asosiatif lah. Okay, sebab memang ada 6 kat sini, kita tengok drawing dia, so saya tak nak menggunakan teknik asosiatif. So yang selebihnya dia pun satu raw juga, yang selebihnya saya tekan tak ada direction pun saya tak nak ubah, biarkan. So saya boleh tekan close. Okay, siap dah yang ni. So sekarang ni kita nak finishkan dia punya presentation lah, kita nak present kita punya drawing ni. Okay, untuk annotate ni, kita pergi ke annotate. Kalau versi yang 2015 dan ke atas, dia orang dah wujudkan atau dia sudah mewujudkan center mark dan center line di dalam AutoCAD ni lah. So mudah kerja kita. Cuma yang menjadi tak bestnya, menjadi tak bestnya, kita tak boleh nak setting center line ni atau ribbon center line ni, kita tak boleh nak setting dia punya standard ataupun dia punya size tu seperti mana kita setting text, dia setting dimension yang saya tunjuk pada video-video saya yang lepas. Dia tak boleh nak setting macam tu. Mungkin harap pada versi-versi yang latest nanti adalah setting yang kita boleh buat dekat sini. Okay, so kita kat sini kita boleh ambil center mark dia. Kita ambil center mark, kita klik bulatan yang besar ni, so dia automatic dia akan keluar lah. Okay, so dekat sini pun sama juga, saya select yang ni, saya select yang ni, so dia akan keluar yang ni. Okay, so dekat sini saya kira saya nak samakan center line ni dengan yang ni. Yang ni center line. So bila saya klik center line, dia akan ubah dia punya layer ni sebagai center line lah. So yang tengah ni pun sama juga center line. So saya ambil MA, saya klik yang ni, saya klik yang ni, saya klik center line ni, saya klik center line ni. Okay, so tapi dia punya line ni ataupun center line ni dia tak panjang. Macam mana kita nak ubahkan dia sebab dia pendek sangat kan. So saya select yang ni, saya boleh saja double click ataupun kita boleh keluarkan properties dari siap-siap. Macam saya secara personal, saya lebih suka keluar siap-siap dari sebelah kiri tu, and then kita hidekan dia lah. Okay, so kalau kata anda tak nak menggunakan teknik macam saya ni, sebab mungkinlah ruang drawing tu jadi kecil, apa anda tak suka, anda boleh je double click. Okay, anda klik double click kat sini. So dia ada dekat sini, dia beritahu lah center mark, color sekian-sekian, layer sekian-sekian. Okay, so dekat sini lah kita akan ubah dia. Left extension, right extension, top extension, bottom extension. Nak tunjuk ke tak nak, kita boleh ambil kat sini. So saya nak tunjuk extension tu lah. Okay, atas ni kalau kata saya nak left di sebelah kiri ni, saya nak extendkan lebih ke dalam 10, enter. So nampak dia akan panjangkan sedikit. Kalau kata terlebih, anda boleh masukkan 5. So that's why, sebab tu saya lebih suka kalau kata mungkin versi yang akan datang ni kita boleh set siap-siap benda ni menjadi standard kita. So bila kita dah guna, kita tak perlulah nak ubah macam ni lagi.
mungkin ada certain part perlu diubah, barulah kita menggunakan teknik macam ni. Tapi kalau kata dah menggunakan bila kita ada standard ataupun kita boleh set up siap-siap, so mudahlah kerja kita. Itulah kekurangan sikit untuk versi yang terbaru ni lah. Kekurangan dia, kita tak boleh nak setting kita punya center mark tu. Okey, so dekat right pun sama juga, asalkan pakai 5. Okay, kiri kanan boleh balance lah. So dekat top tu saya nak extendkan 5 juga. Okey, tapi yang bawah ni, bawah ni saya klik dulu. Bawah ni kita tak tahu berapa yang kita nak extend sebab dia panjang kan. Kalau kita tengok drawing kita tu dia panjang sampai ke bawah. So kita tak tahu lagi, tekan escape. Kita klik, lepas tu kita cari yang 3 segi ni. Jangan klik yang sini. Yang sini cuncu dengan bulatan. Yang 3 segi ni adalah extension dia. So kita boleh klik 3 segi ni, kita tarik ke bawah dulu sepanjang-panjang alam, klik dulu. Okay, kalau kata anda nak bagi sama dengan yang ni pun tak ada masalah. So yang ni kalau saya select, sebab yang ni dua ni sama, saya select, lepas tu saya double klik, saya masukkan saya select, saya double klik, and then saya masukkan 5 enter, 5 enter, 5 enter, 5 enter. Dia panjang macam tu. So sekarang ni yang bawah ni pun saya nak sama panjang dengan yang ni. Saya klik ini, tu saya bawa ke sini. Dia akan ada satu extension ataupun tracking dia tu, klik je. So dia akan jadi panjang macam ni lah. So, kita boleh drag ni tu. So kita dapat dah dia punya lukisan ni. Kita dah siap. Dengan lukisan ni kita dah siap dah. So kita nak masukkan lukisan kita ni ke dalam kita punya data block lah. Okay, data block yang sesuai diguna pakai dekat sini saya tengok adalah anda boleh pilih sama ada nak masukkan dalam A3 ke A4 ke terpulang. Okay, saya nak menggunakan A4 tapi dia punya view ataupun dia punya paper tu saya nak pakai portrait lah. So dekat bawah ni saya dah ada saya punya standard dia. Saya dah buat landscape, A4 landscape, A4 portrait, A3 landscape, A3 portrait. So dekat sini saya kira drawing dia pun tak besar, saya nak pakai A4 portrait. So saya ambil A4 portrait lah. Okay, so, bila dah masuk A4 portrait macam ni, macam mana kita nak keluarkan kita punya drawing tu? Okay, anda boleh pergi dekat layout ni, anda klik layout. Okay, so kalau versi yang terbaru ni, dia bila kita masuk je kat layout, dia automatic dia akan tukar dia punya ribbon tu terus ke layout punya interface ataupun ribbon dia. So dekat sini anda boleh pakai rectangular, tapi untuk makluman versi yang 2020 dia akan ada satu lagi viewport, di mana viewport tu kita boleh select spesifik drawing saja ataupun spesifik area. Tapi versi yang 2020-21 dan sekarang yang latest adalah 2022, dia ada penambahan satu features lagi, iaitu kita boleh select view ataupun area mana yang kita nak ditunjukkan di dalam kita punya layout ni ataupun kita punya paper ni. Tapi kalau dia juga ada, masih lagi ada rectangular ni lah. Cuma dia ada akan versi yang terbaru dia akan ada 4. Yang lama dia ada 3, iaitu rectangular, polygonal dengan object. Dan satu lagi dia ada spesifik, saya tak ingat apa nama dia, tapi dia kalau anda klik yang tu, dia tak akan terus keluar di dalam layout, dia akan masuk ke dalam model space. Jadi anda kena select dulu view mana yang anda nak tunjukkan di dalam paper space tu, dan anda kena select, lepas tu dia akan muncul di dalam layout ni lah. Tapi kalau anda menggunakan dia juga provide versi yang terbaru masih lagi wujud rectangular, polygonal, object, tapi dia ada penambahan yang terbaru lah. Kalau anda ambil yang tu, anda kena select. Tapi kalau anda ambil rectangular yang macam saya ni, anda klik saja. Okay, anda nak view dia duduk di dalam ini, anda klik yang point yang pertama dan point yang kedua sini. Okay, so dia automatic akan tunjuk di dalam kita punya layout ni. So drawing ni besar. Macam mana kita nak adjust skala pula? Anda boleh je klik kat sini. Okay, sebelum tu saya akan namakan dia sebagai viewport. Nama dia viewport, saya dah buat dah layer dia. Klik saja. Okay, lepas tu macam mana kita nak adjust dia punya scale ni? Kita nak adjust dia punya scale. Okay, kalau anda masuk ke dalam ni, anda double klik, bila dah keluar drawing tu, anda double klik, dia punya bold. Kalau tengok perbezaan saya klik di dalam dengan klik di luar. Bila saya double klik di dalam ni, dia akan ada satu bold line dekat kita punya drawing tu. Bold line tu, itu dipanggil viewport punya line. Viewport punya line. Jadi ada setengah
setengah pengguna dia akan zoom ke dalam, lepas tu dia double click. Bila masuk je double click, dia tak boleh nak keluar balik dah di dalam. Sebab kita nak keluar, bila kita nak keluar di dalam drawing ni, kita kena klik di luar. Contohnya saya nak double click dalam ni, dia akan jadi bold, bermakna kita berada di dalam model space. Tetapi visual ni ditunjuk di dalam layout space. So sekarang ni kita punya ni berada di dalam model space. So kita boleh zoom in, zoom up kita punya drawing lagi. Bila kita double click di luar, okay, bold tu dah hilang. Kita zoom in, zoom up, dia sekarang ni kita punya cursor tu berada dalam layout space. Layout space ni dia akan zoom in, zoom up kita punya paper sahaja. Okay, ada setengah pengguna tu dia terzoom dalam, lepas tu dia double click di dalam. So dia tak boleh nak keluar. Dia tak boleh nak keluar ke model space. So dia tak boleh keluar daripada model space to paper space ataupun layout space. Jadi dekat sini anda boleh menggunakan dekat sini dia ada bawah ni. So dekat bawah ni anda boleh tengok, nampak model space. Dia tengah aktifkan model space, anda klik situ. So dia akan tukar dia punya ayat tu kepada paper space. Ni paper. So anda boleh keluar lah. Ataupun bila dah berklik, kalau tak ada kat bawah tu model space, anda cari tak jumpa, anda boleh tekan PS. PS bermaksud paper space. Enter, so dia akan keluar. Drawing kita tu keluar daripada kita punya paper tu. Okay, so sekarang ni saya masuk dalam, saya double click. So dia akan zoom kita punya drawing tu lah. So macam mana kita nak pakai skala dia, kita nak masukkan dalam kita punya drawing tu, saya klik dekat viewport ni, viewport line tu. Okay, sini kita tak boleh pakai double click lah. Bila kita pakai double click nanti dia akan masuk ke dalam paper space macam ni. So dia akan masuk dalam model space. So kalau ada double click dekat viewport tu, dia akan masuk ke dalam model space. Nampak? So macam mana kita nak patah balik paper space? Macam tadilah, PS. So dia akan keluar ke paper space. So dekat sini saya just klik saja, jangan double click. Klik, lepas tu ambil properties. Bila anda dah ambil properties dekat sini, anda cari dia ni, custom scale ya. Okay, custom scale ni anda boleh masukkan berapa scale yang anda nak masukkan. Kalau anda spesifik scale, anda boleh ambil standard scale. Custom scale ni kita boleh custom berapa besar. Contohnya saya nak masukkan dalam 1.2. Okay, so dia akan kecilkan lah. So kalau anda nak pakai standard scale, dia ada kat sini standard scale ya. Ada sekali 1, 2, tengoklah yang mana sesuai dengan anda punya drawing. 2, 1 atau 2 besar. Kalau 1, 1 kecil. So dekat sini kita boleh pilih scale mana yang kita nak pakai. Contoh kalau saya nak pakai sekarang ni yang sesuai, kita tak ada spesifik scale kat sini. Saya pakai scale dia, saya pakai custom scale lah. Saya pakai 1.3. So dia akan besar macam ni. Okay, so kat sini saya boleh masukkan kita punya dimension dekat sini lah. So dimension ni kita boleh ambil dekat sini. Dia ada aligner, ada angular, dia ada art, radius, diameter. Okay, untuk kalau anak-anak ni anda boleh masuk dekat annotate punya ribbon lah. So ke ribbon. So dia ada banyak dekat sini. So anda boleh masuk kat sini lah. Dia ambil dia punya dimension dekat situ. So kalau yang versi yang terbaru ni dia ada quick measurement ataupun anda boleh pakai dim. Okay, dim ni anda bawa aja cursor kat mana-mana tu, dia akan terus detect dia punya tu. Tapi kadang-kadang susah juga sebab kita nak benda yang lain yang tunjuk. Okay, kalau saya nak pakai diameter dekat sini, saya pakai dimension ni lah. Saya pakai dimension diameter. Saya klik je, sudah ada dekat situ. Okay, dah nampak dah dia punya diameter dekat sini. Ok, sekarang ni anda dah siap yang ni. Anda dah siap, kita nak masukkan diameter kita punya diameter. So diameter ni anda boleh ambil dekat annotate lah, annotate ribbon ni. Anda buka annotate ribbon, dia ada dekat sini. So kalau diameter anda nak showkan diameter dia, anda boleh ambil dimension diameter dekat sini lah. So klikkan diameter kat sini, klik. Ok, klik kat sini. So kalau kita tengok balik, kita punya dimension tu dia tak ada line macam ni kan. Kalau anda nak ubah dia punya visual ataupun dia punya style dimension tu, anda boleh tekan D for dimension. So saya pakai Casey dim ni, saya modify. So dekat sini anda pergi dekat
Fit. Okay, anda ambil fit, lepas tu anda ambil draw dah macam ni. Nampak dia akan hilang dia punya line extension tu lah. Saya ambil OK, saya ambil close. So dia akan hilang dia punya center tu. Okay, so lagi dia ada diameter sini. So anda boleh adjust lah kalau anda nak ni, adjust kat sini dalam ke, luar ke, anda macam tu. Okay. So yang ni saya ambil dimension yang sama juga. Okay, 10. Kali ni saya double click. Okay, saya pakai arrow, saya masukkan bracket times 6. Okay, x6 times 6 lah. Okay, and then so yang ni dia pakai diameter 43. Klik yang ni, saya ambil dimension diameter, saya ambil 43 yang ni. Okay, and then yang ni radius, saya pakai dimension radius ataupun dia punya shortcut dia. Kalau anda nak tahu shortcut dia, anda perlu tekan DRA lah, dimension radius. DRA for dimension radius, DI dimension diameter, DLI dimension linear, DAL dimension alignment. Itu yang kalau anda nak menggunakan arahan lah kat sini. Lepas tu ni anda boleh pakai DLI lah, DLI dimension linear. Klik yang ni, klik yang ni, sudah akan keluar macam tu. Okay, yang ni saya nak pakai diameter, kita tengok diameter, DDI. Saya klik yang ni. Okay, saya klik yang ni. Okay, yang ni dia times 3 times bracket times 3. Okay, and then yang ni DRA for dimension radius, klik. So sama juga, dia ada times 2 bracket times 2 darab 2, dia ada 2 kat situ. Okay, so dalam ni DRA. So untuk DRA, so klik yang ni, so radius 23. So DLI untuk dimension linear, klik point sini, untuk point sini. Okay, lepas tu DBA untuk dimension base, klik. So base dia tak sama macam ni, anda boleh adjust lah. Klik yang ni, klik yang ni, dia automatic sebab dia dalam. Kita kena keluarkan sikit. Kalau nak adjust dimension ni, ambil ni, BA ni, klik yang ni, klik yang ni, dia akan adjust. Okay. Okay, once bila kita dah siap, kadang-kadang kita dah termasuk dalam, lepas tu kita dah lari dia punya dimension tu kan, dia dah lari, dia punya, kita dah adjust dimension dia terlari. So dekat sini untuk safety dia, anda kena klik kat sini. Anda boleh pergi dekat properties, anda ambil display locker ni, anda tukar kepada yes. Anda tukar kepada yes. Atau tu satu cara. Cara yang kedua, anda boleh klik, anda right click, anda ambil display locker, anda ambil yes. Okay, saya ulang sekali lagi. Pertama, anda boleh klik, jangan double klik, klik, anda pergi dekat properties, anda ambil skill ni, display locker ni, anda tukar kepada yes. Itu yang pertama. Yang kedua, anda pergi dekat sini, anda klik, anda right click, so dia akan ada display locker ni, anda ambil, tak nampak kan? Okay, dia kat sini. Saya hide. Okay, so dekat sini anda klik, anda right click dia punya viewport tu, dia akan ada display locker ni, anda ambil yes. Anda ambil yes. Ataupun anda klik, lepas tu anda pergi dekat bawah ni, ada lambang mangga tu, klik je lock tu. So dia menyala tu, nama dia lock lah. So bila anda double klik dalam ni, dia zoom, bukan zoomkan kita punya view drawing tu, dia akan zoomkan paper. So dia lock, so safety lah dekat situ. Okay, sekarang dia dah siap anda punya drawing ni. So macam mana kita nak masukkan kita punya data dalam tu, kita nak masukkan data dia, kita boleh ATE, kita klik sini. Okay, saya masukkanlah nama saya, nama anda yang buat. So tarikh, mungkin anda boleh masukkan tarikh date yang anda buat. Okay, check by mungkin Mr. Ali, Ali lah, Ali. Okay, and then check date mungkin dah tulis manual. Okay, lepas tu revision dia tak ada apa-apa lagi, drawing yang baru saya masih kosong-kosong. And then ini NTS sebab kita tak ada specific scale yang kita nak ataupun standard scale. Kita dah masukkan drawing kita ni orang cakap apa, sesuka hati. So kita masukkan NTS lah.
Okay, and then sheet tekan 1/1, enter. Your number tak ada. Okay, drawing number ni mungkin anda boleh masukkan kod-kod anda lah. EX mungkin exercise 1 dash 060721 terpulang lah. Ini mengikut standard anda. Okay, drawing name, saya masukkan nama dia lah, 2D exercise first. Okay, and then title dia saya masukkan nama yang sama juga, mungkin 2D exercise first. Saya enter by KaiserCAD, and then saya select, saya ambil underscore, and then okay, then siap dah kita punya drawing. Ini simple saja drawing dia. Macam saya cakap, anda boleh dapat di Google lah. Anda type 2D exercise, dia akan dapat di Google. Itu saja kita punya exercise 2D exercise untuk untuk video kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa follow, like dan share. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum. Bye bye.